Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini I nak ajar macam mana kita nak buat aktiviti yang berkaitan dengan topik ruang ya. Dan aktiviti ini lebih kepada melukis lukisan yang menggunakan garisan perspektif. Especially ini aku nak ajar bagaimana caranya menggunakan dua titik lenyap ya. Okay, so mungkin kebanyakan di kalangan anda rasa macam kesukaran bila nak memahamkan pelajar ataupun menggunakan istilah-istilah dalam lukisan yang berkonsepkan dua titik lenyap. Tapi hari ini jangan risau, I akan ajar macam mana nak memudahkan cara untuk memberikan arahan kepada pelajar. Seterusnya mereka kena menghasilkan sendiri mengikut kreativiti berdasarkan dua titik lenyap. Okey, alatan dan bahan yang diperlukan ialah seperti biasa kertas, okey, pensel, pemadam, pembaris. Pembaris aku ada dua ya, iaitu pembaris pendek dengan pembaris panjang. The reason why sebab pembaris panjang ini adalah untuk kertas yang sangat lebar seperti ini. Nampak tak dia tak cukup ya. So nanti I akan gunakan pembaris macam ni lah. Yang ni lagi panjang. Okey. So bila dia panjang, dia akan memudahkan kita untuk menggaris secara kemas. Kalau dia tak panjang, contoh kalau korang ada pembaris pendek saja, macam mana korang macam nak buat garisan yang tepat betul bila mana kertas korang tu telah sangatlah lebar. Jadi aku ada 3 jenis pembaris kat sini ya. Tapi nak buat latihan pun atas kertas A4 tak jadi masalah, sebab kalau kertas A4 korang boleh gunakan pembaris panjang yang macam inilah. Okey. Tapi tujuan kenapa aku ada pembaris pendek, sebab nanti kalau kita nak detailkan sesuatu macam kita nak buat tingkap ke pintu ke dan sebagainya, aku lebih selesa menggunakan pembaris pendek berbanding dengan pembaris panjang sebab pembaris panjang ni adalah untuk garisan yang panjang-panjang je ya. So kita akan mulakan perkara yang pertama sekali ialah kita akan buat garisan perspektif. Nak tersembur je. Okey, so garisan perspektif inilah garisan di antara langit dengan bumi. Garisan ini adalah garisan yang pertama sekali untuk kita lakukan, dan pastikan ya garisan ini berada di atas sedikit kertas, jangan tengah-tengah sangat. So kalau kita nak dapatkan pemandangan yang seolah-olah nampak sangat luas, garisan ini dikena atas sikit. Okey, atas macam ni lah, tinggalkan sikit je. Yang ni kat bawah ni kita buat banyak sikit macam tu ya. Tapi ni macam ke atas sangat, tak ada masalah lah. Okey, seterusnya perkara yang kedua ialah titik lenyap. Titik lenyap biasanya aku akan letakkan di bahagian hujung kertas ini. Jangan letakkan di sini ataupun di sini ya. Letakkan di hujung kertas itu supaya perspektif kita akan nampak luas. Kalau kita letak dekat sini nanti, bangunan yang kita buat tu dia akan nampak sangat sempit. Okey, dan kemudian apa yang aku buat ialah aku akan labelkan yang ini sebagai cara macam mana kita nak mengajar pelajar ya. Tapi kalau pelajar tak payah buat ABCD ni, dia kena tengok macam mana kita buat baru dia ikut. Okey, so aku akan labelkan titik ini adalah titik A, titik ini adalah titik B. Tujuan pelabelan ini adalah untuk memastikan kita memberi arahan dengan sangat-sangat mudah ya. Okey, so seterusnya bila mana aku dah buat label A dengan label B itu, aku akan mulakan dengan satu garisan yang sangat lurus. Okey, so apabila berkaitan dengan garisan menegak, biasanya garisan ini mestilah sangat lurus, tidak boleh bengkok macam itu, dan ini kena agak-agak lah. Okey, kalau kau ingat masakan dia kena agak-agak, tapi dalam lukisan pun kita kena agak-agak juga, sebab ini adalah kertas kosong kan. Jadi macam susah sikit. Tapi kalau kita nak buat latihan yang lebih sempurna lagi, kita boleh gunakan kertas grid lah untuk kepastian ya. Kertas grid tu macam kertas graf tu lah. Okey, so apa yang aku buat sekarang ini adalah satu garisan, di mana garisan ini terletak pada bahagian bawah sebelah kanan. Biasanya aku akan mulakan di sebelah kanan bawah ya, bukan di tengah-tengah. Kalau kita mulakan di tengah-tengah, perspektif yang akan terhasil dia nampak seperti diamantis. So kita tak nak benda tu, dia akan nampak macam betul-betul segi empat. Pelajar dia akan buat macam itu. Tapi untuk perspektif yang agak menarik bagi aku, so kita akan mulakan pada bahagian bawah sebelah kiri. Okay, nak selamat ikut je. So biasanya garisan ini jangan terlalu panjang,
Jangan pula terlalu pendek, sedang-sedang cukup. Okey. So, aku akan labelkan titik ini adalah titik A, B, C. Yang ini titik D. Okey. Dia ada dua titik yang berbeza dekat situ. Maaf ya kalau kamera ni macam kabur-kabur. Kan? Korang dapat tengok. Okey. Titik C dengan titik D dekat bawah tu. Okey. So, titik C ini akan bersambung kepada titik A. Macam tu. Okey. Dan perlu diingatkan, setiap garisan yang kita buat macam ini kan, jangan terlalu dan terlampau terang sebab garisan-garisan tersebut akan kita padam. Kita tak guna garisan ini. Garisan ini adalah garisan rujukan saja. Ya. A akan pergi kepada titik D. So, kita akan buat garisan macam ni. Okay. So, nampak tak kepentingan pembaris panjang? Sebab tu kita perlukan pembaris panjang supaya dia boleh kena sampai ke hujung sana. Ya. Itu tujuan dia. So, titik D tadi dia akan bersambung kepada titik B. Okay. So, yang ini jangan terang sangat. Sebab nanti kita akan padam dia. Tapi seandainya bila kita dah terbiasa menggunakan dua titik lenyap ini, jangan tak payah buat sampai ke sana pun tak ada masalah. Kita buat pendek-pendek saja supaya kita boleh jimatkan masa. Okay. Okay, so kita dah ada dua garisan yang seperti ini. Selepas itu, apa yang kita kena buat ialah kita akan mereka lagi satu garisan yang menegak. Yang ini adalah berdasarkan kita punya kemahuan. Sama ada kita nak lebarkan sedikit ataupun kita nak kecilkan sedikit. Biasanya agak-agak juga. Maksudnya macam kau nak lebar macam ni pun boleh. Tapi biasanya aku nasihatkan kalau korang nak dapatkan bangunan yang cantik, kita macam agak-agaklah kelebaran dia, kecantikan dia macam mana ya. Sama juga termasuk di sebelah sini, pandangan perspektif di sebelah sini, kita just macam agak-agak juga. Okey. Cukup sekadar ini saja. Okey, gitu. Okey, so jangan terlalu lebar sangat. Okey, so kita dah ada tiga garisan menegak. So aku akan namakan A, B, C, D, E. Dan dekat sini adalah F. Titik ini, E, F. Okey. E ini tadi, kita akan sambungkan kepada A. E akan sambung kepada A. Macam ini. Lepas tu F akan sambung kepada B. Gitu. Okey, so dah nampak kan bentuk kotak dekat situ. So, kalau aku akan terangkan nanti, kan, korang akan nampak jelas satu bangunan telah tercipta. Sebab kita nak reka pemandangan bandar, pemandangan yang banyak bangunan. Jadi, kita nak buat satu kotak macam ini. Okey. Gitu. Okey. So, dah nampak kan itu adalah perspektif kita, bangunan kita yang pertama berdasarkan perspektif dua titik lenyapnya. Okey, macam tu. Seterusnya apa yang aku nak ajak ialah bagaimana caranya untuk menghasilkan bangunan yang tinggi selepas bangunan yang pendek ini. Okey, bangunan yang tinggi ini akan melimpasi garisan perspektif ini. So, bila mana garisan bangunan yang tinggi tercipta, pemandangan di atas bangunan ini tidak akan kelihatan. Okey, dan setiap kali kalau kita nak menghasilkan satu bangunan lagi, kita kena hasilkan dengan menggunakan garisan yang melintang. Okey, kita mulakan dengan garisan yang melintang. Tapi kali ini kita akan buat melimpasi garisan perspektif itu. Okey, nampak tak dia tinggi kan? So, kita kena jarakkan sedikit bangunan ini dengan bangunan ini. Ya, sama lagi sekali kita buat satu titik, dua titik. Okey, aku namakan titik ini adalah titik C. Yang ini titik D. Okey, lagi sekali titik A akan bersambung kepada titik C. Okey. So, ni tak payah terang sangat sebab ini adalah garisan rujukan saja. Yang ini bersama juga D bersambung dengan A. Okey.
So andai kata kalau kita macam tak nak dah sambung ke sana, cukup sekadar kita buat pendek dekat sini saja. Tak ada masalah. Sama juga dekat bahagian atas ni, sebab bila mana kita buat garisan menuju kepada A itu, sebenarnya kita buat satu garisan yang menunjukkan kelebaran bangunan ini sebenarnya. Kalau kita dah rasa macam okey lah, cukup aku berhenti takat ni, so korang buat takat ni saja, lepas tu korang terus sambung ke bawah. Pastikan tidak ada bengkok. Kena lurus betul-betul. Bila garisan yang menegak ini, kita kena pastikan bangunan itu nampak lurus. Dia syek-syek nak kabur ni. Ya. Begitu juga. Okey, yang ini adalah perspektif sebelah sini. Dan seterusnya kita pergi kepada C, akan pergi kepada titik B. Yang ini pun sama juga, agak-agak berapa lebar korang nak. So kita stop. Cukup macam tu saja. Okey. And then apa yang kita akan buat ialah kita akan buat satu garisan yang menegak. Pastikan dia sangat lurus. Okey, nampak tak kat situ. Lepas tu kita akan sambungkan D kepada B. Tapi kita dah tahu kan saiz bangunan ni. So kita akan sambung macam ni. So jadilah dua bangunan yang berkembang. Begitu juga teknik yang seterusnya. Okey, di mana kita nak sambung dekat bahagian ni pun ikut juga macam mana titik lenyap ni. Lukisan ini dia memang berfokuskan kepada dua vanishing point dekat ujung ni. Dia tak akan lari. Dia tak akan ada titik ketiga, titik keempat, tak ada. So kita akan berpandukan 100% gunakan titik ini ya. Lagi sekali contoh, cikgu macam mana kita nak hasilkan bangunan dekat belakang ni, sama je. Kita akan mulakan dengan satu garisan yang menegak seperti ini. Okay, kita mesti mulakan dengan satu garisan menegak. Okay, setiap bangunan kalau kita nak buat, memang kita akan mulakan dengan garisan menegak. Okay, kita buat 1, 2 titik. Titik ni jangan besar macam tai hidung pula. Cukup sekadar satu titik sebagai satu panduan. Okay, kita pergi kepada A. Okay, yang ni pun kita agak-agak berapa lebar dia. Terus kita buat garisan yang menegak ke bawah. Pastikan garisan ini nampak lurus. Dan kita terus sambung pergi kepada A juga. Serta yang ini pun sama juga, pergi kepada B. Okay, agak-agak berapa dia punya kelebaran. Lepas tu kita terus sambung ke bawah. Okay, tapi ingat kalau dia di bawah garisan perspektif, pemandangan atas bangunan tu masih lagi kelihatan. Okay, so dia macam A pergi sana. Okay, yang ini pergi tu. Yang ini atas ni pemandangan ni kan dia bersilang. Ya, dia nampak bersilang. So nampak tak? Ini bila mana dia tak sampai kat situ, pembaris panjang lah yang korang perlukan ya. Okay. Gitu. Okay, so nampak tak pemandangan dekat atas bangunan ini? Gitu. Okay. So bila mana garisan itu, yang garisan mula-mula tu dia tak terangkan, korang senang nak padamkan. Inilah kepentingan pemadam. Ya, pemadam ini penting bila mana kita nak padamkan garisan yang tidak penting. Maaf, baru nak buka. Okey. So bila mana kita dah menguasai penggunaan dua garisan, dua titik lenyap ini dalam menghasilkan lukisan yang perspektif macam ini ya, kita akan seterusnya pergi kepada pembelajaran yang seterusnya. Maaf, tergeliat lidah. Okey, kita akan saya akan ajar macam mana nak buat tingkap. Okey, saya akan ajar macam mana kita nak buat jalan. Saya juga akan cuba untuk mengajar buat bangunan di sebelah sini. Yang ini more difficult lagi cara dia, tapi kalau korang macam susah, korang boleh gantikan dengan kawasan lapang ataupun kawasan yang mempunyai tasik yang luas. Dia tak ada masalah. Dia ada banyak option kalau kita nak cover kelemahan kita. So the next video I will going to teach you how to make a window on this building, and then I will going to expand the building. Okay, pergi dekat sebelah sana. Okay, sama juga berdasarkan cara saya. Okay, saya akan sambung habiskan bangunan-bangunan ini, pergi sana dan pergi ke belakang sana. Okey.